Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Dua pelajar Malaysia maut dalam nahas jalan raya di Tasik Tikapo, New Zealand pada pukul 1.45 tengah hari waktu tempatan pada Sabtu. Kementerian Luar menerusi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington, New Zealand yang mengesahkan kemalangan itu memaklumkan nahas berkenaan melibatkan 5 penuntut Malaysia. Baki 3 orang lagi yang cedera diterbangkan ke Hospital Christchurch, South Islands untuk diberikan rawatan segera. Sementara itu, Perdana Menteri mengucapkan salam takziah kepada keluarga 2 pelajar Malaysia yang terkorban. Beliau turut mendoakan 3 lagi pelajar Malaysia yang tercedera pulih segera. Kerajaan Malaysia menerusi Suruhanjaya Tinggi di New Zealand juga akan memberikan bantuan sewajarnya kepada mangsa dan ahli keluarga. Kerajaan akan terus memantau paras air empangan di seluruh negara bagi memastikan bekalan air mencukupi berikutan cuaca panas dan kering yang melanda negara ketika ini. Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, secara keseluruhan situasi takungan air di empangan masih terkawal dan boleh bertahan sekurang-kurangnya sehingga tempoh 90 hari. Sumber bekalan air mentah dan perkhidmatan di 47 empangan serta 67 loji rawatan air utama di seluruh Semenanjung dan Labuan masih berada dalam keadaan terkawal. SPAN memaklumkan paras empangan utama di Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan kebanyakan empangan di Johor berada pada paras memuaskan iaitu melebihi 80%. Bagaimanapun, beberapa empangan bekalan air di utara telah menunjukkan trend penurunan paras simpanan dan berada di paras berjaga-jaga. Sultan Pahang menitahkan agar semua masjid di negeri itu melaksanakan solat istiqa bagi memohon diturunkan hujan dan solat hajat bagi mendoakan kesejahteraan rakyat. Titah disampaikan melalui Jabatan Agama Islam Pahang itu susulan fenomena El Nino yang melanda negara, khususnya negeri Pahang ketika ini. Khamis lalu, Al-Sultan Abdullah berkenan melakukan tinjauan udara bagi melihat paras air Sungai Pahang yang dilaporkan surut akibat fenomena El Nino. Ketua Polis Negara mengesahkan penahanan 3 individu warga tempatan termasuk pasangan suami isteri yang disyaki membekal senjata api kepada warga Israel. Turut ditahan seorang lelaki menjadi pemandu warga Israel berkenaan. Hasil siasatan menemukan sepucuk pistol di dalam kereta milik pasangan itu. Pasangan terbabit mengaku membeli pistol itu di negara jiran untuk diserahkan kepada lelaki warga Israel tersebut. Kesemua mereka ditahan reman 7 hari. Seramai 10.03 juta rakyat Malaysia telah mengemas kini data dan maklumat di sistem PADU setakat tengah hari tadi. Menurut status di laman Facebook PADU Official, Selangor merekodkan jumlah tertinggi dengan 1.59 juta individu telah mengemas kini data. Mereka yang belum mendaftar dan mengemas kini data diminta berbuat demikian sebelum sistem PADU ditutup esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Sarawak untuk lawatan kerja sehari ke Sarawak bagi mendapatkan perincian lanjut terus bersama Firdaus Arasi Idris. Terima kasih Zahira. Kunjungan Perdana Menteri ke Sarawak kali ini adalah bagi menghadiri majlis berbuka puasa Madani petang ini yang turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Perdana Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pada petang tadi, lebih 600 hadir pada majlis menghadiri buka puasa Madani petang tadi iaitu berlangsung di Masjid Al-Mutakim di Kota Semerahan ini. Dan sebelum itu, Perdana Menteri turut menghadiri mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Sarawak yang diadakan di salah sebuah hotel di Kuching. Mesyuarat tertutup yang berlangsung selama 1 jam turut dihadiri Ketua Wanita Keadilan merangkap Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudian bertolak ke Kota Semerahan bagi menghadiri taklimat pembangunan Sarawak di Jabatan Pengairan dan Saluran Kuching Semerahan. Taklimat yang berlangsung selama sejam itu disampaikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Dan antara intisari taklimat menyentuh mengenai bidang pendidikan dan juga kesihatan di negeri ini. Dan beliau kemudian meluangkan masa untuk sesi walkabout di Bazar Ramadan di Desa Ilmu Semerahan sebelum majlis berbuka puasa Madani. Terdahulu dalam intisari ucapannya, Perdana Menteri turut menyentuh tentang kerjasama erat antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan
persekutuan dengan memberi tanggungjawab penuh kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan iaitu dari sudut pendidikan dan juga kesihatan. Ini termasuk setuju membina Institut Kanser di Semarahan oleh kerajaan negeri dan juga persekutuan yang diyakini dapat mengurangkan kos perubatan di Sabah dan Sarawak selain pembinaan kemudahan pendidikan yang lebih rendah dan juga cepat. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berangkat balik sebentar tadi selepas menunaikan solat fardu maghrib bersama jemaah di Masjid Al-Mutakabir. Untuk itu, sekian saya boleh saya kongsikan dari Kota Semarahan. Kembali bersama Zahira di Kansel Polis. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Rakyat Malaysia diseru memanfaatkan platform media sosial dengan berkongsi perkara yang membawa kebaikan dan tidak memberi penekanan kepada isu perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Timbalan Perdana Menteri berkata pengamal media turut tidak terkecuali dalam memainkan peranannya menerusi penulisan berita-berita positif sekaligus menjadi wakil kepada suara majoriti yang menegakkan nilai perpaduan selari dengan konsep Malaysia Madani. Menteri Komunikasi mencadangkan agar program Kembara Riuh diperluas di seluruh negara. Ia berikutan sambutan memberansangkan terutama golongan belia. Fahmi berkata penganjuran Kembara Riuh di Sentul Depo yang bermula semalam telah menerima kehadiran kira-kira 10,000 pengunjung dan dijangka meningkat kepada 30,000 orang sehingga Ahad. Dalam pada itu, Fahmi turut memaklumkan kerajaan sedang meneliti kaedah pelaksanaan insentif cukai bagi penganjuran konsert di negara ini seperti yang dilakukan oleh Thailand. Jelasnya insentif seperti itu adalah bagi menarik lebih banyak penganjuran acara besar ke negara ini sekaligus membina sistem yang lebih lancar di Malaysia. Malaysia merekodkan peningkatan kes kebakaran terbuka yang sangat drastik dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini. Menteri KPKT berkata ia disebabkan faktor cuaca panas dan kering melampau. Februari lepas, kes kebakaran terbuka yang direkodkan adalah sebanyak 5,556 kes iaitu peningkatan melebihi 6 kali ganda berbanding 746 kes yang direkodkan pada Januari. Sementara itu, NGA berkata negara merekodkan sejumlah 2.62 bilion ringgit kerugian kebakaran sepanjang tahun lepas. Ia merangkumi pelbagai jenis insiden kebakaran berskala besar dan domestik. Selain itu, beliau menasihati orang ramai tidak sewenang-wenangnya melakukan pembakaran terbuka baik bagi pelupasan sampah ataupun untuk tujuan pertanian pada musim kemarau ini. 23 daripada 30 hektar hutan tanah gambut yang terbakar di kawasan Jabatan Pertanian Indrapura sejak Khamis lalu sudah dipadamkan hari ini. Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang berkata operasi memadam dijangka mengambil masa lama berikutan keadaan cuaca panas berserta angin. Sebanyak 135 kemah jualan Bazar Ramadan pelancongan di Pekan Kuah Langkawi rosak selepas dilanda ribut awal pagi tadi. 30 kemah lagi yang menempatkan peniaga jualan Bazar Syawal di tempat letak kereta Kompleks Pekan Rabu Kuah turut rosak. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Langkawi, Bandaraya Pelancongan mengesahkan kejadian itu dan segera memberikan bantuan awal kepada peniaga terbabit. Anggaran nilai kerosakan masih dalam siasatan. 5 penjenayah ditembak mati dalam satu kejadian di Putra Heights, Selangor malam tadi. Ketua Polis Selangor memaklumkan kesemua mereka disyaki terbabit dalam 50 kes samun sejak 2022 di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Datuk Hussein berkata siasatan lanjut sedang dijalankan untuk menjejaki baki anggota kumpulan penyamun yang dikenali sebagai geng Ninja Van. Polis merampas sejumlah 312.7 kilogram dadah jenis syabu dianggarkan bernilai 10.3 juta ringgit menerusi serbuan di sebuah rumah Rabu lalu. Turut ditahan 4 lelaki tempatan. Sindiket itu dipercayai membawa masuk dadah dari negara jiran di utara Malaysia dan dibawa ke Lembah Kelang dengan kereta. Ia dipercayai untuk pasaran sekitar Lembah Kelang dan luar negara. MARA sudah mengarahkan siasatan segera terhadap dakwaan seorang guru didakwa melakukan pedofilia di MRSM Tumpat, Kelantan. Pengerusi MARA berkata, satu pasukan dari ibu pejabat sudah ditubuhkan bagi meneruskan siasatan. Beliau mengulas dakwaan laporan daripada pelajar di MRSM berkenaan yang diganggu gurunya. Selain mempersoalkan mengapa guru berkenaan masih terus dibenarkan mengajar di sana.
Lebih 250 institusi sekolah pondok di seluruh negara telah berdaftar dengan Majlis Agama Islam Negeri di negeri masing-masing. Manakala kira-kira 70 institusi pondok lagi masih belum berbuat demikian. Pengerusi Eksekutif Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia berkata, kegagalan mendaftar akan menyebabkan kesukaran khususnya kepada pihak berkaitan untuk menyalurkan bantuan. 12 bas ekspres disaman JPJ Pulau Pinang kerana tidak menyediakan pemandu kedua bagi perjalanan melebihi 300 km atau perjalanan 4 jam secara berterusan. Operasi tersebut diadakan di dua lokasi iaitu Plaza Tol Juru dan Plaza Tol Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Tujuan menguatkuasaan bagi memastikan semua kenderaan perkhidmatan awam terutamanya bas ekspres mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya ditetapkan. Seramai 13,286 anggota dan 2,168 pasukan bomba bantuan dari 338 balai seluruh negara bersiap siaga bagi menghadapi kecemasan sepanjang Op Siaga Raya sempena Aidilfitri. Ketua Pengarah JPPM berkata pihaknya juga menempatkan 432 anggota bomba di 13 lokasi selain 34 jentera khas di 8 negeri sepanjang penugasan Op Selamat Sempena Aidilfitri pada 8 hingga 13 April ini. Program Jelajah Ramadan RTM melabuhkan tirainya hari ini selepas berlangsung selama 3 minggu bermula 10 Mac lalu. Penutup jelajah di Johor Bahru pagi tadi dimeriahkan lebih 30 kaki tangan RTM yang berkonvoi menaiki 10 kenderaan. Pada majlis itu lebih 30 pak set iftar diagihkan kepada anak-anak yatim dari Pusat Jagaan Kasih Setanggi Johor Bahru serta keluarga kurang berkemampuan. Program Jualan Madani Koperasi dan Usahawan JKMU merekodkan jualan sebanyak 1.1 juta ringgit sepanjang Januari sehingga 26 Mac tahun ini yang melibatkan 38 koperasi yang dilantik menerusi 13 JKMU yang telah dilaksanakan di 12 kawasan di seluruh negara. Melalui jualan itu terdapat penawaran barangan keperluan asas harian dengan potongan harga bermula 30 hingga 50%. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia menggalakkan PKS untuk menukar hasil ekspor kepada ringgit bagi menguatkan mata wang negara. Ini susulan gesaan Bank Negara Malaysia BNM agar peniaga terlibat berbuat demikian sebagai pendekatan seluruh negara memastikan kestabilan ringgit. Rakyat Malaysia juga disaran mengutamakan pembelian barangan dan perkhidmatan tempatan bagi memacu pemulihan ringgit dengan pantas. Orang ramai diingatkan supaya merancang perbelanjaan secara berhemah ketika membeli kelengkapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Timbalan Dekan Ghazali Syafi'i Graduate School of Government UUM berkata ia bagi mengelakkan mereka berdepan dengan masalah keuangan di kemudian hari. Israel dan Amerika Syarikat dijangka mengadakan perbincangan di Washington berkaitan rancangan serangan darat Israel ke atas bandar Rafah di selatan Semenanjung Gaza. Menurut laporan, delegasi Israel dijadualkan tiba minggu ini untuk mendengar kebimbangan White House mengenai serangan itu. Bagaimanapun, Perdana Menteri Israel membatalkan perjalanannya selepas Majlis Keselamatan PBB meluluskan resolusi gencatan senjata segera di Gaza. Kren gergasi akan digunakan dalam operasi pembersihan serpihan keluli Jambatan Francis Scott Key yang runtuh ke dalam Sungai Fetisco. Tindakan dilakukan setelah konkrit terbabit menghalang laluan ke Pelabuhan Baltimore selepas dilanggar kapal kargo Selasa lalu. Usaha keras sedang digiatkan bagi memulihkan hub komersial itu. Setakat ini jasad 2 daripada 6 pekerja pembinaan yang hilang telah ditemukan. Dalam pada itu, sejumlah $60 juta bantuan kecemasan persekutuan disalurkan kepada Maryland susulan insiden jambatan yang runtuh di Baltimore. Gubernur Maryland mengesahkan pertukaran itu yang diluluskan oleh White House untuk membaik pulih kawasan insiden berkenaan. Bantuan awal berkenaan diluluskan pentadbiran Joe Biden bagi tujuan usaha pengembelingan awal, operasi dan pemulihan serpihan. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasir Merdeka. Saya Nurul Sahira Razif, RTM, teman setia anda.